Di saat diorang meninggal, saya tak sempat nak ziarah diorang, saya tak sempat nak masuk tengok diorang dikebumikan sebab saya koma 2 minggu dan saya tak sempat nak minta maaf dan saya tak sempat nak bahagikan diorang. Jadi saya dulu bukannya anak yang baik. Hai, Assalamualaikum. Saya Yaya Suhaimi, founder kepada Nufia, dan saya bermula berniaga adalah pada tahun 2017 dan kepakaran kami adalah membantu si rumah bangkit berjaya dengan 4 angka sambil membantu ibu di luar sana menyusu sehingga 2 tahun. Okey, sebelum wujudnya Nufia ni sebenarnya ada satu pengalaman hitam dalam hidup saya, iaitu pada tahun 2013 saya diuji dengan satu cabaran yang sangat besar, iaitu saya dan family accident pada 2013 dan ibu dan abah saya meninggal pada hari yang sama dan saya kehilangan kedua-duanya sekali. Dan masa kehilangan mereka itu memang adalah satu cabaran yang paling besar, dugaan paling besar yang saya pernah hadapi, sebab macam mana kita nak teruskan kehidupan kita di saat kita tak ada apa-apa. Pada 2016 tu pun saya dah mula macam okey, kita dah ada 2 orang anak, macam apa lagi nak buat. Saya mula buat bisnes tu, buat bisnes ni, and sampai satu tahap masa anak saya yang kedua, saya menyusukan badan, saya rasa macam susu saya dah mula nak drop. Masa tu setahun 3 bulan something macam tu, dan saya rasa macam alamak, macam mana ni, susu dah mula nak tak cukup, sebab kita tahu badan kita ni cukup ke tak cukup. Sampailah satu tahap tu kawan saya ada cerita satu resepi macam mana nak tambah susu badan, dan saya cuba. Amazing is, saya rasa wow, apa kata kita cuba keluarkan dalam brand Nufia sendiri, dan Alhamdulillah saya keluarkan iaitu Organic Milk Booster, stand for OMB, dan sampai sekarang produk tu Alhamdulillah, dan benda tu sebenarnya membantu ibu-ibu di luar sana. Masa kita nak wujudkan Nufia, sebenarnya saya ni memang tak ada ilmu langsung dalam bisnes. Okay, saya main buat je, redah, orang kata macam langgar je dinding, dan sampailah pada tahun 2018 saya rasa macam start. Saya mula start macam apa ni, macam kenapa tak boleh nak grow, kenapa kita dah buat macam-macam tapi kenapa tak boleh nak grow. Dan masa tu juga saya rasa macam saya berniaga tapi tak ada duit. Tapi bila saya dapat guidance, saya dapat didikan, saya dapat tunjuk ajar daripada Sifu Najib sendiri, dan benda tu lah baru saya nampak arah tuju saya yang jelas, dan saya punya problem saya tu yang mana dulu tak ada saving tu dah mula selesai. Sebenarnya kalau bercerita pasal pengalaman pencapaian ni, satu benda yang saya rasa excited nak share tau. Alhamdulillah pada tahun 2020 kita dah dapat award Global Halal Excellence Award, dan kita dapat Nona Superwoman Award, dan kita juga jenama pilihan Pak Enma, dan Alhamdulillah kita dah naik 10 billboard area KL Selangor. So benda tu pun saya rasa macam pencapaian yang besar, tapi pencapaian saya takkan dapat kalau tiada bantuan support daripada saya punya tim sendiri, iaitu Suryati dan tim-tim yang lain jugalah. Pada tahun 2018 sebenarnya sales kita tak sampai pun 100,000, dan pada tahun 2019 saya baru capai 1 juta yang pertama, Alhamdulillah, dan pada tahun 2020 juga kita capai 4 juta yang pertama, dan Alhamdulillah walaupun 4 juta yang pertama tu kita dah ada saving kita sendiri, kita dah ada cash reserve kita sendiri, dan kita mampu beli apa yang kita nak beli, dan salah satunya adalah rumah saya yang pertama yang saya beli hasil titik peluh saya sendiri. Kepada Sifu Najib, nak ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat sebab beri peluang kali kedua untuk Yaya masuk kepada Circle Ultimate, dan sudi juga bantu Yaya untuk betulkan apa yang patut dibetulkan. Dan Yaya nak juga ucapkan kepada tim Momentum sebab banyak bantu Yaya dan Nufia bangkit sampai sekarang, maju sampai sekarang. So Yaya
apa yang boleh buat adalah Yaya doakan si Fu Najib dan tim Momentum, dan sama juga dengan Puan Izzah, semoga kekal sihat, sentiasa dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dengan orang-orang yang berniat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada anda semua yang saya kasihi, yang saya hormati. Live ini adalah live tergempar yang kami rasa bertanggungjawab bila saya dan juga tim Momentum tadi, bila kita dapat tahu perhabaran berita bahawa telah pun diumumkan lockdown berlaku di Facebook Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, sebentar tadi. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu banyak sangat berita-berita tau. Kadang-kadang kita pun sampai tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Jadi saya mengambil inisiatif untuk cek sendiri di laman yang berkaitan, dan betul lah hari ini telah pun diumumkan bahawa lockdown akan bermula pada 1 Jun nanti. Setakat ini apa yang dikabarkan adalah sehingga 14 Jun. Of course, saya rasa ini adalah satu berita yang bukan semua orang akan dapat tidur malam. Bila saya sendiri, baru-baru ni bila saya ada menyertai satu dialog sebenarnya bersama dengan seorang yang berhormat Esko Belia di Johor. Kita buat secara Zoom meeting. Bila saya mendengar keluh kesah ramai peniaga-peniaga yang terkesan dengan PKP. Itu baru PKP tau. Yang kedai masih boleh dibuka, cuma jika kalau dia berniaga kedai makan tak boleh nak buka. Hanya boleh delivery sahaja. Dan ramai yang kata sales mereka turun, sales mereka mengalami kejatuhan. Dan saya kira itu adalah satu benda yang saya sangat simpati kepada mereka. Even baru ni pun waktu bulan puasa, ramai yang dah beli macam stok produk, terutamanya mereka yang berniaga makan, berniaga buffet Ramadan. Tiba-tiba di hujung-hujung tu kita mengalami PKP seluruh negara dan mereka ini tidak dapat nak berniaga. Dan saya faham keluh kesah, kerisauan, betapa saya tahu ramai yang di kalangan anda yang berniaga ni mungkin tak dapat berniaga, mungkin tak dapat pulangan, mungkin tiada pendapatan tu, tak ada income. Dan saya bersama-sama dengan tim Momentum Internet hari ini, kami mengadakan live tergempar ini untuk menyatakan solidariti kami kepada para peniaga, kepada para usahawan yang of course yang sedia ada yang dah terkesan pun dengan PKP yang berlaku. Ini kan pula nak berdepan dengan lockdown yang kebanyakan sektor ekonomi tak dapat dibuka, kecuali yang dinyatakan dalam Perdana Menteri Essential Economy, yang kita pun masih lagi tak dapat essential services yang kita masih lagi tak dapat list mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi kita mengandaikan macam ni lah. Kita memang berada dalam keadaan yang nak tak nak, kita suka tak suka, kita melihat sendiri bagaimana peningkatan kes. Hari ini saja lebih kurang 8,000 lebih. Kalau ikutkan hari ini adalah, tak silap saya, dia punya angka dia 8,000 something tadi. Saya pun sampai dah tak tertengok dah. Saya kira dalam lebih kurang 8,200 lebih. Okay. So, suka tak suka, kita sebagai penduduk, sama ada kita nak mengutamakan nyawa atau kita nak mengutamakan ekonomi. Saya faham juga kedua-dua ni penting. Kedua-dua ini penting. Sebab kalau tak ada ekonomi pun susah juga kita nak bernafas. Susah juga kita nak makan. Saya faham yang berniaga, terutamanya bagi anda yang berniaga tepi jalan, yang berniaga kecil-kecilan, yang of course tidak ada modal yang besar. Kerisauan saya adalah peniaga ni kalau lama dia tutup, nanti dia tak ada modal pusingan.
Dan kebimbangan saya nanti bila buka semula pun ekonomi ni ataupun lockdown ni, apa yang berlaku adalah dia dah tak ada modal untuk nak mula semula. Itu benda yang saya tuan-tuan, saya sangat, I can feel you. Saya boleh rasa cabaran para peniaga. Saya pun pernah mengalami, saya pun pernah tahu cabaran ketika mula-mula buat bisnes dulu. Bila income kita RM100, kadang-kadang tak sampai, mungkin RM50. Ada setengah yang mungkin hanya RM10 sahaja. So ini adalah sesuatu yang mencabar. Dan saya bersama-sama dengan tim Momentum, kami sangat bersimpati kepada keseluruhan peniaga. Dan apa yang kami buat, kami berbincang. Tadi malam ni juga saya tak senti-henti kami berkomunikate melalui Telegram group, WhatsApp, Zoom meeting bersama-sama dengan key leaders Momentum untuk kami fikirkan apakah plan. Hari tu kami memang dah siapkan plan dah. Saya memang dah remind kepada tim, kita perlu support. Kita perlu ready. Kita tak tahu lockdown sama ada dia berlaku ataupun tak. The plan mesti disediakan. So plan itu kami telah persediakan. Alhamdulillah kami menyediakan plan itu dan sekarang adalah masanya untuk kami implementkan the plan tu, insya-Allah. Okay, so itu antara benda yang kami nak berikan, yang kami nak serve, yang kami nak berkhidmat kepada anda, kepada seluruh peniaga. Dan mungkin anda boleh komen kat situ apakah bisnes ataupun macam mana bentuk rupa bentuk perniagaan. Sama ada anda mungkin ada office ataupun mungkin anda adalah showroom ke, atau anda mungkin buka butik ke, kedai makan, even berniaga tepi jalan. Kami cuba nak sedaya upaya nak memberikan anda. And even kita dah ada plan. Sebenarnya kalau kita lihat lockdown ni adalah 14 hari. Tetapi plan kami kami kepanjangkan dia, di mana kami adalah bersedia untuk nak berikan bimbingan 30 hari. Bimbingan 30 hari. Kita faham lockdown adalah 2 minggu, 14 hari. Tapi saya faham kesan lockdown ni bukannya serta-merta akan terus recover selepas ditamatkan. Saya faham benda tu. Anda pun saya tahu, anda mungkin faham. Kesannya adalah berganda. Kesannya mungkin akan berlarutan lebih panjang. Jadi kami menyediakan plan pertama kami. Di dalam Momentum, kami menyediakan bimbingan selama 30 hari, insya-Allah. Ini antara benda yang kami nak berikan pada anda. Dan malam ini, apa yang saya nak berikan adalah beberapa poin penting. Apakah persediaan yang anda perlu lakukan dalam nak menghadapi lockdown selama 14 hari. Saya dah sediakan beberapa poin penting. Saya faham you all berada dalam keadaan yang mungkin ada yang risau. Tapi saya suka nak dengar anda boleh komen dahulu kat situ. Apakah bisnes yang anda jalankan, di mana anda buat bisnes tu, supaya kami dapat fikirkan sesuatu yang kami dapat berikan kepada anda. Yang kami insya-Allah di Momentum Internet, kita dah ready untuk support anda. Masing-masing dah bersedia untuk angkut segala komputer, peralatan di rumah masing-masing, sebab kita dah bersedia untuk work from home. Dan saya juga harapkan anda juga adalah bersedia. Dan malam ni kalau boleh kita sama-sama untuk brainstorm apa yang kita nak buat, apa patut kita lakukan. Even saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang mengikuti saya secara Facebook Live, dan juga saya tahu ada juga di kalangan anda yang mengikuti saya secara Telegram. Okay. Yang berada Telegram, anda boleh komen. Anda boleh komen di sini bagi yang follow voice chat. Okay. So bagi anda yang follow voice chat, anda boleh komen di bahagian yang saya berikan supaya saya boleh communicate, saya juga boleh membaca apa yang anda tuliskan di dalam Telegram. Terima kasih banyak kepada mereka yang join di Telegram. Kalau anda mungkin tak nampak, ini adalah antara yang kita juga sedang bersiaran secara Telegram. Kalau anda tengok di dalam, tu dia. Kalau anda lihat, kita sedang bersiaran secara juga di Telegram channel kita. Ada rakan-rakan kita juga yang mengikuti secara Telegram. Terima kasih banyak. Nampak kat situ, anda boleh nampak kan? Okay, very good. Terima kasih.
Dan terima kasih juga kepada anda yang join secara Facebook Live. Dan malam ni saya tahu mungkin anda adalah, okey, terima kasih saya nampak kat situ. Bagi anda yang berada juga di dalam Telegram voice chat, anda juga boleh komen apakah perniagaan yang anda jalankan. Okey, dan di mana? Kalau ada restoran ke, tepi jalan ke, warung ke, kami cuba nak study dan kami cuba lepas ni, kami sebagai Anti Momentum akan cuba berikan saranan, berikan cadangan strategi yang anda boleh gunakan. Jadi sekarang anda diperhatikan oleh hampir 90 orang Team Momentum bersama-sama yang sedang mengikuti kita juga secara Facebook Live, dan juga mereka juga mungkin team boleh bantu juga untuk saya untuk reply komen mereka di dalam voice chat Telegram juga, untuk kita nak study apa bisnes dan apakah ibu-ibu ataupun siri kelas yang kita boleh jalankan sepanjang lockdown ini berlaku. Even sebelum lockdown lagi, kami nak readykan anda dengan mentaliti anda dalam keadaan yang bersedia hadapi lockdown kali ini, insyaAllah. Terima kasih bagi anda yang follow. Okay, so saya tahu anda yang terlibat, kita nak kena tengok, kita nak melihat benda ni. Sebelum saya nak berikan saya nak beri sedikit overview penting yang you all ni kena tahu apakah yang sedang berlaku sekarang dan bagaimana untuk kita menghadapi benda ni. Okay, sebentar. Okay, so kalau kita lihat kat sini, kalau anjay, saya sharekan pada skrin, insyaAllah. Oh, nampaknya dia terkeluar pula daripada situ. Saya cuba kecilkan dia sedikit. Okay, so kalau kita tengok pada timeline ni, anda boleh nampak. So, lockdown yang diumumkan tadi adalah berlaku. Lockdown adalah lebih kurang selama 14 hari. Okay, dan pastinya, okay, saya anggap macam ni. Dan pastinya akan ada kepayahan, mungkin ada di kalangan anda yang mengalami kerisauan. Apakah benda plan penting yang kita nak lakukan ni? 14 hari ni apa nak buat? Apakah aktiviti yang boleh menambahkan jualan? Aktiviti tambah jualan. Atau tambahkan kita punya sale selama 14 hari. Apakah bendanya? Apakah benda perkara yang kita boleh lakukan? Dan insyaAllah kami cuba study apakah bentuk bisnes yang anda jalankan, dan kami cuba sedaya upaya memberikan saranan, cadangan bagaimanakah bisnes-bisnes anda ini boleh dijalankan secara online. Even walaupun anda buka klinik pada PKP yang lepas, salah seorang anak murid saya, orang patient tak boleh datang klinik, tetapi mereka boleh jalankan consultation klinik gigi secara online. Dan apa jadi adalah bila dia masa tu dia engage dengan customer ni sepanjang PKP. So selepas PKP, klinik mereka ni penuh beratur customer-customer yang mereka engage semasa PKP 1.0. Ini antara bentuk-bentuk yang insya-Allah kami cuba berikan saranan terbaik kepada anda, insya-Allah. Boleh ke boleh ni? Okay. Dan of course kita ada planning sebenarnya untuk nak bimbing anda selama 30 hari. Bimbingan 30 hari yang saya kira insya-Allah benda ni sangat-sangat boleh membantu anda, insya-Allah. Okay, ini antara benda target yang kami nak dia tak nampak. Bimbingan 30 hari. Okay, bermula daripada insya-Allah kalau kita lihat lockdown ni adalah bermula pada 1 Jun. Okay, dia dah berlaku kat sini 1 Jun. Dan sehingga insya-Allah kami nak bimbing anda selama 30 hari sehingga 30 Jun nanti, insya-Allah. Yang kami nak beri, yang kami nak buat, yang kami insya-Allah mengajak anda. Even kami dah plankan siap-siap dah sebenarnya. Sebab kita menjangkakan dengan peningkatan kes yang kami perhatikan, kami dah dapat rasa macam lockdown itu semakin hampir. Cuma tidak jelas dan nyata bila berlaku. Tetapi Alhamdulillah, antara kelas-kelas kita pun telah susun dan bermula sebenarnya besok. Seawal esok pun kita dah ada kelas selama 3 jam esok, insya-Allah. Okay. Dan ini semua adalah untuk nak membantu anda. So saya adalah nak memastikan bagi anda yang berniaga, anda adalah founder, usahawan, ataupun mungkin anda adalah ejen, stokis, sales advisor, kami nak berikan beberapa benda. Kami tak mahu anda stop berniaga. Jangan stop. Jangan tunggu, tuan-tuan.
Sebab akibat dia adalah nanti you all tidak ada modal pusingan. You all nanti tidak akan ada modal pusingan untuk nak mula semula. Itu kerisauan saya. Yang kedua, kalau you ada pekerja, saya risau gaji mereka dipotong dan mungkin mereka berhenti, tuan-tuan. Dan rugi takut bila kita dah tamat nanti lockdown, masa tu baru itu fikir, alamak, silap lah aku hari tu. Betul lah dia cakap. Patutnya jangan stop. Patutnya terus je. Bertahan. Pada mood bertahan dan attack. Attack tu maksudnya kita patut beritahu kepada lebih ramai pelanggan. Kita patut maksimaskan penggunaan telefon kita, penggunaan internet kita untuk kita reach kepada more customer, insyaAllah, tuan-tuan. Terima kasih kepada anda yang dah share. Please tekan butang share. Bukan kita seorang sahaja yang memerlukan bantuan, yang memerlukan support, bimbingan untuk kali ini. Saya yakin dan percaya ramai lagi rakan-rakan kita yang lain pun sama. Turut serta sama-sama pun perlukan bantuan, perlukan pertolongan daripada kita semua, insya-Allah. Dan kita sama-sama kali ini nak bekerjasama. Kita nak align sama-sama. Kita nak saling support bisnes kita. Support bisnes kawan-kawan kita, insya-Allah. Okay, thank you very much. Dan saya harap jangan sampai sepanjang PKP bisnes kita tutup. Jangan sampai kita menengking ahli keluarga kita disebabkan masalah kewangan. Jangan sampai kita bergaduh, kita pura-puranda hanya kerana kita punya mentaliti yang orang kata tidak stabil. Jangan sampai kita bercerai-berai suami isteri kerana bergaduh. Sepanjang lockdown yang lepas kalau kita lihat tinggi. Meningkat kes perceraian. Kita tak nak. Dan kita tak nak juga berlakunya bankrupt kepada bisnes kita, insya-Allah. Kita tak nak ianya berlaku. Maka insya-Allah saya nak berikan anda beberapa benda penting, insya-Allah. Saya tak nak melihat apakah benda yang saya tak nak lihat pada apa yang anda buat ni. Saya tak nak lihat anda bersedih. Saya nak lihat anda boleh bangun, anda boleh bangkit. Apa pun tuan-tuan, kita mengambil kira satu niat kita adalah sahaja aku buat lockdown ini untuk sama-sama support menghapuskan virus yang menyebabkan seorang demi seorang manusia rebah, tumbang. Kadar yang meninggal pun semakin tinggi. Apa kata kita betulkan niat kita dulu? Apa kata? Bukan kerana semata-mata terpaksalah lockdown. Apa kata kita niatkan dahulu, ya Allah, aku tahu benda ni mencabar, benda ni agak susah aku nak hadapi. Tapi niat aku duduk rumah, stay at home sepanjang lockdown adalah untuk sama-sama menghapuskan virus COVID-19 dengan izin kau, ya Allah. Itu benda dia. Dan nombor 2, kita sama-sama jaga diri kita. Jaga keluarga kita. Betul-betul stay at home. Walaupun saya tahu, ya Allah, saya faham perasaan bagi anda. Macam saya juga yang dah biasa keluar rumah. Tiba-tiba kena melulung, jemenung kat rumah. Anda jangan risau. Kami ada, insya-Allah. Hampir setiap hari, kami akan support anda. Kami akan bantu anda para peniaga sekalian, insya-Allah. Para ejen, para stokis, para dropship. Anda dah boleh set up workstation anda macam saya kat rumah ni. Ambil meja ke apa. Dulu pun saya meja entah apa-apa. Tak sempat nak ready pun dulu. Tapi kali ni insya-Allah kita sediakan satu workstation yang ada internet connection yang bagus, insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama-sama kita minta, kita solat sunat taubat setiap malam. Solat sunat istikharah untuk Allah Ta'ala mudahkan, tunjukkan jalan terbaik. Apa patut kita buat dalam hidup dan dalam bisnes. InsyaAllah. Lepas tu solat sunat witir. Dan sama-sama kita perbaiki diri kita sepanjang kita berada di rumah. Saya anggap dia adalah sebagai satu sesi terapi. Terapi penting untuk merawat hati dan jiwa kita, insya-Allah. Allah Ta'ala jadikan sesuatu benda pasti kerana ada hikmah, pasti sebab ada kesenangan yang dia nak berikan kepada kita, insya-Allah. Kalau ini kita boleh buat, insya-Allah kita boleh hadapi benda ini bersama-sama. Dan anda kena ingat, anda tidak melalui benda ini secara berseorangan. Kami di Momentum Internet, insya-Allah ada bersama-sama dengan anda. Kami ada bersama-sama dengan anda. Kami support anda. Kami akan communicate di dalam grup-grup Telegram yang kami dah bina. Jadi kalau anda belum lagi join grup Telegram, anda kena pastikan anda berada dalam grup Telegram tu nanti untuk kami bercakap
Untuk kami bercakap dengan anda, bagi anda semangat pagi, petang, malam insya-Allah. Kami ready untuk support dan bagi anda semangat insya-Allah. Itu antara pesan saya. So, apakah langkah? Apakah strategi kita nak menghadapi benda ni? Dan dengan sini, apakah strategi yang kita nak buat? Okey, bagi anda yang berada dalam grup Telegram, kalau anda nak melihat apa yang saya lukiskan, apa nota, anda kena tengok secara Facebook Live lah. Okey, sebab kalau anda hanya follow di Telegram, anda tak nampak secara gambarannya. Okey, tetapi insya-Allah kalau anda yang berada di dalam Facebook Live, anda boleh tengok nota yang saya tuliskan. Dengar sini tuan-tuan Apakah rule sebelum saya nak cerita, sebelum saya nak masuk kepada strategi menghadapi lockdown ni, okey? Strategi kita nak hadapi lockdown. Apakah bendanya? Sebagai satu bisnes, apakah sebenarnya strategi yang kita nak guna pakai di dalam kita menghadapi lockdown pada kali ini? Macam siapa kat sini yang ready untuk dengar dan ready untuk nak tahu apakah bendanya ni? Okey? Dah, adakah anda dah ready? Tetapi sebelum tu saya cuma nak cakap, apakah benda yang anda kena betul-betul ready adalah saya nak anda dengar atau fikir apa yang boleh. So sometimes kadang-kadang dalam kita ni, kadang-kadang masalah kita adalah kita selalu hanya fikir ini tak boleh. Ini boleh? Tak. Ini boleh? Tak. Ini tak. Semua tak boleh. So kita cuba cari jalan apa yang kita boleh lakukan sepanjang lockdown. Fikir apa yang boleh. So otak kita ni bila dia fikir apa yang baik-baik, insya-Allah dia menarik benda yang baik. Tapi kalau fikir Allah tak boleh, ini susah, ini sedih. Memang payahlah. Memang sedihlah benda tu. Okey. So bagi anda yang berada dalam Telegram, kalau nak tengok apa yang saya tulis, nota saya, anda kena pergi ke Facebook Live untuk tengok. Okey, baik. So apakah strategi yang kita nak lakukan untuk menghadapi lockdown ni? Boleh tuan-tuan saya share benda ni? Okey, saya cuba tulis paling halus ni, paling simple yang anda nanti boleh fahamkan. Nombor satu apa dia? Nombor satu adalah, saya nak pesan adalah, jangan panik. Okey. Saya nak anda bersifat tenang. Sama-sama insya-Allah kami kan ada. Dan saya nak anda susun langkah dia. Okey. So ini adalah langkah kita yang pertama. Jangan panik. Bertenang. Okey, saya nak anda kalau anda sedang duduk sekarang, saya nak anda tarik nafas kejap. Saya nak anda tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Sambil kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Last kita buat Sama-sama kita buat Tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Okey. So Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sama-sama insya-Allah perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah. Okey, so tenang. Okey, kita nak anda banyakkan berselawat, banyakkan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Okey. Dan kita nak bersifat tenang, saya faham. Biasanya orang yang tenang, orang yang buat keputusan apa-apa dalam tenang, insya-Allah dia menang. Okey. Lepas tu saya nak juga anda sama-sama memikirkan apakah langkah yang kita nak buat. Okey. Pertama sekali dari segi bisnes kita punya tempat, adakah perlu kita pindahkan segala barang-barang kita? Barang perniagaan, peralatan, komputer. Paling penting sekarang adalah apakah alat yang kita boleh gunakan untuk kita nak berada di dalam dunia online. So ini benda yang anda nak kena fikirkan. Dalam dunia online anda kena fikir, peralatan, laptop, iPad, telefon, sambungan internet, cukup tak segala benda ni? Sebab sepanjang dalam PKP dan lockdown ni, kami akan berikan anda strategi-strategi yang berkesan untuk menyelamatkan bisnes anda. Jadi anda nak bersedia. Kalau anda terbaik, anda boleh sediakan buku nota untuk anda menulis apakah benda yang kami akan ajar anda hampir setiap hari. Even insya-Allah kita akan sediakan program bimbingan selama 30 hari.
yang yurannya nilai kelas bimbingan 30 hari ni sepatutnya RM10,000. Sepatutnya RM10,000. 30 hari, babe. Tapi saya nak cakapnya tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi, kita hanya akan kenakan yurannya RM10. RM10 untuk bimbingan 30 hari. RM10 untuk bimbingan 30 hari. You rasa macam mana tu? Siapa kat sini nak kalau macam tu? Itu antara benda yang insya-Allah kita nak yang kita nak beri kepada anda. So susunkan balik internet, pastikan okey, wifi pun okey, kita ada masa lagi. Hari ni 28, 29, 30 bulan ni sampai berapa hari bulan ni anda kena check. Okey? Itu antara bendanya. Bulan ni kita ada sehingga 31. So anda ada 1, 2, 3. Anda ada 3 hari bermula esok untuk bersedia dari segi persiapan. Macam tadi pun saya bagi tahu tim saya, okey tim, kamera, laptop, apa semua susun di rumah masing-masing. Setiap rumah ni ada tempat mungkin simpan peralatan untuk kita punya broadcasting. Ada peralatan media, ada laptop, semuanya dah kita ready nak bawa ke rumah masing-masing supaya kita boleh work from home dengan berkesan dan kita masih lagi dapat berikan servis kepada pelanggan-pelanggan kita, khususnya anda semua insya-Allah. Okey, itu adalah yang pertama. Susun balik. Kalau anda ada supplier, contact supplier esok. Tanya dengan dia macam mana tentang bekalan. Make sure bekalan cukup. Kalau anda ada HQ, bercakap dengan HQ, make sure semuanya barang-barang itu mencukupi. Mereka mungkin dah boleh order lebih awal. Mereka mungkin boleh persiapkan lagi insya-Allah untuk memudahkan anda boleh jual lebih banyak lagi insya-Allah. Itulah benda yang saya nak anda betul-betul bersedia. Boleh ke boleh? Okey. So anda mungkin dah sediakan apakah langkah pertama yang boleh anda persiapkan diri anda, perniagaan anda insya-Allah menghadapi. Dan mungkin juga team Momentum kalau boleh sediakan checklist team. Insya-Allah team. Kita sama-sama sediakan mereka checklist supaya mereka tidak tertinggal apa-apa benda. InsyaAllah itu antara benda yang kita nak bantu anda semua insyaAllah. Okay, yang kedua. Yang kedua insyaAllah. Adakah anda masih follow? Adakah anda dah tekan butang share? Adakah anda dah invite kawan-kawan, dah tag dia orang? Kalau kat dalam voice chat Telegram, adakah anda bagi link voice chat kita dan beri kepada kawan-kawan kita? Kalau belum, silakan berbuat demikian. Okey, yang kedua. Yang kedua, boleh nampak tak ni yang kedua? Okey. Yang kedua, kalau tak nampak, saya besarkan je nota saya. Ambil kau. Yang kedua adalah saya nak anda fokus pada perkara yang positif. InsyaAllah. Okey, saya tahu, saya faham, kita memang panik, kita memang agak rasa cemas. Tetapi insyaAllah kami ada bersama-sama anda. Anda adalah sahabat-sahabat kami. Anda adalah orang yang kami nak bantu. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay, so anda kena bersedia kat sini. Sekejap saya kecilkan sikit gambar saya. Saya nak ejah nota ni supaya senang dan macam tu. Nampak? Okay, so nombor 2 adalah fokus pada positif. Okay, saya faham bila ada cabaran kadang-kadang kita rasa macam terganggu. Okay, so insyaAllah kami persiapkan juga apakah benda-benda yang bagaimana anda nak melalui krisis, challenge. Ini antara topik-topik yang saya dan tim akan live setiap hari. Sama ada pagi, petang ataupun malam. InsyaAllah kita fokus kepada penyelesaian. Saya faham kadang-kadang banyak benda yang tak boleh. Saya faham benda tu. I can feel apa yang anda rasa. Saya tahu benda tu. Okay. Dan kita juga kena sentiasa menganggap, ya Allah, kita ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang maha hebat, maha besar, maha kuasa, maha penyayang, maha kaya tuan-tuan. Kena ingat. Apa yang Allah Ta'ala turunkan cabaran, pastinya ada hikmah untuk menjadi peluang. Okay. Dan kita sini sebagai peniaga, kita lah patut menenangkan kita punya pelanggan. So, kalau anda boleh bersifat tenang, you all boleh positif, you all dah boleh start buat FB Live lepas ni, you all dah boleh start contact, hubungi, greetings kepada semua pelanggan anda ni. Ucapkan kat dia selamat menghadapi PKP dengan lockdown, dengan penuh ketabahan, sabar, tenang. Tenangkan dia orang. Walaupun saya tahu kita ni macam kita pun
mesej halaman. Bukan kita tak bergetar, bukan tak berdebar. Berdebar, tapi kita sendiri berikan energi yang positif kepada pelanggan-pelanggan kita dulu. Macam. So, mereka ni akan rasa yang kita ni adalah bersama-sama dengan dia. Dan of course, itu akan menjadi satu win yang besar insya-Allah kepada kita semua. Macam. Siapa kat sini rasa boleh buat benda tu? Siapa kat sini janji dengan saya dia akan contact, dia akan hubungi pelanggan-pelanggan dia dan say something yang positif, yang insya-Allah menyebabkan pelanggan-pelanggan dia akan rasa macam wow. Kan dia ni take care of us. Dia jaga kita elok-elok. Dia ingat kat kita saat-saat yang penuh dengan cabaran ni, dia ingatlah kat kita. Okay, so dah start untuk anda ucapkan sesuatu kepada pelanggan. Kalau anda adalah HQ, kontaklah ejen-ejen anda dan mula bercakap dengan mereka ni insya-Allah. Mudah-mudahan itu akan dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan-pelanggan ini kepada anda insya-Allah. Siapa nak yang ketiga? Siapa nak poin yang ketiga? Terima kasih sebab anda masih lagi dapat bersifat tenang. Anda follow betul-betul sesi malam ni dengan penuh fokus, dengan penuh tumpuan, komitmen. Terima kasih banyak. Bagi anda yang kalau nak tengok saya menulis nota, nak tengok saya pakai baju apa malam ni, anda boleh follow secara Facebook Live di Facebook Najib Asadok. Anda boleh tengok sebab kalau dalam WhatsApp ni tak boleh nak tunjukkan nota. Saya tak sempat nak screenshotkan dia. Okey, itu adalah poin yang kedua. Siapa nak poin yang ketiga? Siapa nak poin yang ketiga? InsyaAllah saya nak berikan anda poin yang ketiga. Okey. So, yang ketiga adalah yang ketiga. Ini antara insyaAllah yang kami akan sungguh-sungguh bantu anda. Kita nak anda betul-betul kuasai. Okey. Dan gunakan online marketing. Okay, ini antara benda yang insya-Allah menjadi satu macam support juga daripada kami untuk anda belajar betul-betul bagaimana untuk anda berhubung dengan customer, terutamanya dari segi Facebook. Okay, Facebook sebagai social media yang penting zaman sekarang. Terutama insya-Allah dalam masa terdekat kita akan banyak cover tentang topik copywriting. Bagaimana meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan keyakinan pelanggan kepada perniagaan anda insya-Allah. Saya nak cakap tuan-tuan, ada lebih kurang 25 juta online user sebenarnya yang menggunakan online, yang menggunakan Facebook, menggunakan berbagai social media di dalam Malaysia, bukan negara lain, Malaysia. So kami akan ajar bagaimana untuk anda reach kepada mereka sebab anda kena ingat tau bila berlakunya PKP lockdown, orang ni tak boleh buat apa-apa. Buka TV, cerita semua lebih kurang sama. Betul? Buka Netflix, dah tak tahu nak tengok cerita apa. So, antara benda-benda menarik yang boleh menenangkan hati dia, menggembirakan dia adalah melalui social media. That's why saya nak anda betul-betul gunakan Facebook dengan sehabis baik. Gunakan Instagram, gunakan Telegram dengan bagus. Ini antara benda-benda yang kami nak anda layan anda punya pelanggan-pelanggan anda. Macam, layan diorang. Kali inilah sangat penting untuk anda buat FB Live. Kali ni tak kisah tak ada kisahlah pasal nak segan ke, nak malu ke, tak mau. Saya nak anda buat sahaja. Tak tahu cakap apa, kau sembang je lah apa yang patut kat dalam Facebook tu insya-Allah. Okay? So, itu antara poin saya yang ketiga. Siapa nak poin yang keempat? Okay, siapa nak yang poin keempat? Okay, poin keempat. Siapa nak kat sini? Dan ini antara benda-benda insya-Allah kami sentiasa berikan penekanan penting insya-Allah. So, yang keempat tuan-tuan yang saya nak cakap adalah poin keempat. Okay. Saya nak cakap poin dia adalah memberi. Memberi. Ataupun boleh dikatakan juga sini adalah sharing. Bila saya kata memberi tuan-tuan, puan-puan, benda tu bukanlah bagi duit sahaja. Benda bila kata memberi bukan sekadar berikan duit, tetapi anda boleh berikan macam perkongsian, petua, semangat, motivation, barangan-barangan percuma yang kita boleh berikan
kepada follower, kepada bakal pelanggan kita insya-Allah. Boleh faham tak saya cakap ni? So itu antara benda-benda yang anda kena fokuskan kali ni. Okey, memberi dalam bentuk perkongsian, memberi dalam bentuk education kepada pelanggan, memberi dalam bentuk macam contohnya benda-benda yang boleh mengambil hati pelanggan, benda-benda yang boleh meningkatkan kepercayaan pelanggan pada kita. Jadi bila kita buat FB Live tu tuan-tuan, puan-puan, kita bukan hanya nak jual barang. Kita mungkin boleh share aktiviti bersama anak-anak sepanjang lockdown untuk eratkan silaturahim dan persaudaraan ataupun rasa cinta, rasa kasih sayang. Kan? Ataupun anda mungkin boleh buat share tip how to, macam mana nak buat mi bandung masa ni. Macam mana nak jahit baju, macam mana macam benda. Macam mana time ni kita nak polish kereta bagi orang lelaki kereta tak boleh jalan, tengok aja. Sebab lockdown. Dan ini semua adalah akan memberikan anda win bila sepanjang tempoh lockdown, mungkin mereka disebabkan perkongsian anda itulah menyebabkan dia rasa tertarik, menyebabkan dia rasa jatuh hati kepada anda dan memberikan dia macam dia rasa seronok dan lagi senanglah anda nak menjual lepas tu. Maka senanglah, maka mudahlah untuk anda nak nak jadikan dia sebagai pelanggan anda macam. Nampak tu? Jelas ke jelas? Dan mungkin saya boleh buka sedikit untuk soalan. Mungkin kita boleh mulakan kalau ada yang di dalam grup voice chat Telegram yang nak tanya saya soalan. Kalau anda yang berada di Facebook, anda boleh komen soalan di dalam komen. Bagi anda, kalau anda yang berada dalam voice chat Telegram ni, maybe anda boleh angkat tangan ataupun ask to speak ke apa dia tulis kat situ. Tak silap saya. Untuk anda mungkin boleh bercakap dengan saya kalau ada soalan-soalan penting yang anda nak tanyakan. Ada ke? Ada tak yang nak tanya soalan ni? Saya nak tengok ada tak? Sebenarnya tuan-tuan kita juga ada sebilangan mereka yang follow kita secara voice chat di Telegram. Adakah yang nak speaking ataupun nak bertanya soalan ataupun yelah, korang tanyalah kat mana. Ataupun kalau anda boleh tuliskan ke kat dalam ruangan chat yang kami sediakan tu tadi pun boleh. Kalau nak cakap pun boleh. Bila lagi nak bercakap dengan saya kan? Sekejap ada kat sini. Ahmad Q want to speak. Saya allow to speak. Cuba kita try. Cuba try cakap. Sekejap ya. Sekejap. Okey, cuba cakap. Saya kuatkan kejap sound saya ni. Okey, silakan Encik Ahmad. Encik Ahmad, boleh ke cakap? Wani kecil. Kejap Silakan. Assalamualaikum, Sifu. Waalaikumsalam. Silakan. Ada soalan ke nak tanya ke apa ke? Soalan tentang macam mana kita nak team kita macam tak kalang kabut lah, sebab biasalah diorang kalau dah dengan lockdown je, dia bukan dia tak biasa sebab dah 3.0 kan. So nak memastikan yang team kita tak macam oh my god, macam kalau sebab saya ada anak team macam tu lah. Okay, faham. Boleh saya jawab Okay, So, terima kasih Sifu. pada saya macam ni, kita sendiri sebagai leader ataupun sebagai ketua yang kena bersifat tenang. Contoh macam tadi pun sama, kalau di kita lockdown kali pertama dulu, memanglah kita berada dalam keadaan yang kelang kabut, kita sendiri pun rasa macam sangat chaos. Tetapi kali ni kita sendiri kita bersifat tenang. Kita kena bercakap dengan tim kita, cakap dengan dia jangan risau, cuba tenangkan dia. Sometimes macam hari ni, malam ni, siapa kat sini yang rasa malam ni yang rasa tenang bila saya bagikan beberapa point, saya sampaikan beberapa strategi, beberapa langkah. So ini antara benda-benda yang anda sebagai ketua,
ataupun majikan, ataupun bos, ataupun HQ boleh lakukan dengan bercakap. Mungkin boleh buat Zoom. Anda juga mungkin boleh buat voice chat melalui Telegram macam ni dan beritahu apa yang anda rasa dan beritahu apakah benda yang kita akan protect dia. Maksudnya anda akan cakap kita akan support dia, kita akan bantu dia. Kalau dia adalah team, kita nak make sure mereka dapat bekerja terus, dapat grow lagi insya-Allah. Ini antara benda-benda orang kata macam ayat penenang lah untuk kita nak menenangkan kita punya team. Maka kita sendiri pun mesti berikan beberapa input penting untuk mereka faham apakah situasi yang sedang berlaku insya-Allah. Okey, terima kasih atas soalan daripada Wani tadi. Ada lagi saya nampak Terima kasih, ini. Cifu. Sama-sama. Yang dah sudah boleh mute balik okey, saya bagi kepada Zafran. ZR Gadget. Siapa kat situ? Dah ada tak? Tak ada, saya bagi kat online ni. Okey, yang dah boleh tu, kalau anda boleh nampak, boleh unmute, maksudnya anda dah boleh bercakap. Akak pelita tu, saya dah bagi juga. Okey, dan yang lain tolong, saya ada sesuatu yang nak beri pada anda juga insya-Allah. Silakan, Akak pelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cifu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya meniaga tepung kita. Okey. Okey. So, yang tepung pelita yang ada saya hantar dekat Cifu mesti keluar masa Ramadan tu. Sedap tu. Okey, tapi biasalah buat tepung pelita ni biasa macam sebelum ni memang orang meniaga bulan puasa je kan. Betul. Jadi macam selepas PKP last year, so kita dah start meniaga harian. Tapi itulah, bila macam sekarang ni PKP 3.0 ni sebab kejap buka kejap tutup dan kebanyakan ejen-ejen kita memang peniaga tepi jalan, penjaja tepi jalan. Dan makanan ni pula adalah makanan yang sangat fragile, yang mudah rosak. Jadi memang untuk kita meng-onlinekan tu sangat susah. Dan saya pula ejen, saya bukan founder. Faham. Jadi untuk kita mengambil nak mengambil stok tu pun ada masalah, kita tak boleh nak merentah negeri. Saya faham. Jadi macam Okey. mana tu? Okey, nama Akak pelita ni siapa saya nak panggil? Takkan nak panggil Akak pelita. Fida. Okey, Fida. Macam ni Fida. Dalam masa PKP sekarang, kita ni tak ada boleh banyak sangat pilihan. Okay. You dah belajar marketing kan? Tak silap saya, you masuk kelas kita, betul? Ya. Ada masuk kelas kita kan? You adalah platinum, betul? So, buat masa sekarang, ada banyak lagi tak kuih-kuih yang lain yang lebih tahan lama? Yang tak boleh nak dijual? Yang saya rasa kalau mungkin you post je kat Facebook ke, kat mana Telegram ke, siapa kat sini founder ataupun pengusaha yang ada buat kek ke, buat apa, roti benda, ataupun benda sesuatu yang tahan lama, yang you boleh marketkan. Kalau tepung pelita you boleh jual, takkanlah kuih lain you tak boleh nak jual. Terutamanya yang tahan lebih lama, yang boleh postage, kan boleh Fida? Jangan hanya tersangkut pada tepung pelita. Ni sekarang PKP, kita yang penting sekarang ni nak jual tepung pelita ke nak duit? Nak income? Kalau benda tu boleh datang daripada curry puff frozen, baiklah buat curry puff frozen. Tak payah kita nak tepung pelita ni yang tak tahan. Dan susah sebab nanti. Saya macam sebelum ni macam yang sebelum kata bila kita nak buat sesuatu tu kita patut fokus untuk tu. Bila jangan nanti kan sekejap nak buat tu, sekejap nak buat ni. So saya faham Fida. situasi sekarang ni Tapi Fida, saya faham. Cara you fokus tu salah. Dia bukanlah salah semua. Saya kata patut diperbetulkan. You fokus pada makanan kuih. Mana ada orang makan kuih satu jenis, Fida oi. Orang ni kalau makan kuih, peminat kuih, dia terminat tepung pelita, dia juga minat kuih lain. You masih fokus. Yang tak fokus Fida, kalau you jual make up tiba-tiba. Dah helok-helok jual kuih, kau tiba-tiba pergi jual make up. Fida pernah dengar tak ada satu restoran kat Johor Bahru nama dia Sedap Corner? Johor. Ada. Nama dia Sedap Corner. Saya suka pergi Sedap Corner sebab dia ada banyak kuih tradisional Melayu. Salah satunya adalah tepung pelita.
Dan dia juga ada range banyak lagi kuih-kuih lain yang dihantar oleh orang lain, bukan dia yang buat. Macam. So, cuba besarkan sikit skop. Jangan hanya fokus pada tepung berita. Yes. You punya fokus, pakar-pakaran you. Lepas ni kalau nak cari je pasal kuih tradisi Melayu, kau memang kena cari si Fida tu. So, jangan brandkan you punya brand dengan nama tepung berita. Sebab you hanya boleh jual satu benda. So, bila berlaku sekarang ni kan jadi mencabar. Nampak tu? Faham. So, Betul. boleh perbesarkan lagi, boleh widekan lagi. You nak jual kuih-kuih boleh, you nak jual frozen food pun boleh. Yang penting Fida buat income masa lockdown nanti. Boleh ke boleh? Boleh. Kan bila ada banyak pilihan kan nanti ejen-ejen you pun senang nak jual. Betul kan? Betul. Okay, itu saja Fida. Harap membantu. Ya, terima kasih banyak Sifu. All the best menghadapi lockdown dengan tenang insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Okay, ada lagi yang nak bercakap dengan saya ke? Ramai ni tadi. Ada tadi. Saya dah bagi dah tadi. Kejap ni. Saya bagi pula kepada ni. Chef Taco Kampung Baharu. Cahaya Baru. Cuba tengok. Boleh tak? Saya dah allow to speak. Anda boleh bercakap kat situ. You all boleh cakap. Ramai nak bercakap dengan saya ni. Macam panggilan telefon pula. Bagi anda yang di Facebook tu, jangan sedih-sedih pula. Lockdown postage jalan ke? Yes. Kalau kita melihat pada yang lepas, bila lockdown, postage masih lagi berjalan. Masih lagi berjalan. Masih lagi boleh post barang JNT, post laju semua. Mana tu Chef Taco tadi saya dah bagi dah. Chef Taco Kampung Cahaya Baru. Lain siapa lagi nak? Want to speak? Siapa nak want to speak? Want to speak? Saya nak tengok siapa lagi. Ada tak kat situ? Mana? Cepat. Tadi ada beberapa yang saya dah berikan tapi dia pula yang tak nak bercakap. Macam mana tu? Ni gadget Zafran pun saya dah bagi dah. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya Allah, nombor saya Sifu. Macam bercakap dalam phone call kan? Itulah. Hello, saya Najib Asaduk. Okey. Sifu, saya Muhammad Zafran. Saya asal daripada Pahang, Rawat Pahang. Ya. Saya berniaga iPhone Sifu. iPhone, bagus. Ada saya ada datang UCM tu Sifu. Oh, ya. Okey, lepas tu? Okey Sifu, saya sebenarnya masih confused Sifu. Sebenarnya saya punya LM ni, saya nak target sekarang ni saya punya customer ni ramai kawasan sekitar je lah. Okey. Tapi sekitar saya ni perkampungan. So dia macam tak berapa ramai lah orang pakai iPhone tu. Saya nak cuba target ke Shah Alam. Agak Sifu okey ke? Boleh. Bila you jual gadget, sebenarnya mana-mana area yang you boleh postage, terutamanya bandar-bandar besar, you boleh target, Zafran. Janganlah target hanya kampung sekitar. Fokuslah kepada bandar-bandar besar. Fokuslah kepada mungkin boleh fokus kepada iPhone untuk peniaga guna buat FB Live, buat video. Sekarang kan orang sibuk nak buat video, nak buat Instagram, nak buat TikTok. Macam-macam. Macam ni lagi nak buat Telegram. Nampak ni. Saya gunakan iPad. Semua saya gunakan Apple device. Saya punya laptop ni pun iMac. Bukan laptop, desktop. Nampak ke nampak? So, fokuskan. Mungkin boleh fokus pada satu niche yang betapa pentingnya device ni nak gunakan untuk orang yang berniaga secara online. Dan fokus kepada bandar-bandar besar. Janganlah yang kecil-kecil. Boleh? Okey, baik Sifu. Boleh faham tu Dapat pencerahan kat situ. Okey, dapat dah Sifu. InsyaAllah. Saya doakan cerah masa depan juga insyaAllah. Amin. Amin. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Boleh mute balik. InsyaAllah. Saya pun doakan you all semua insyaAllah. Okay, ada lagi siapa yang nak bercakap dengan saya yang dah sudah boleh mute kan? Terima kasih. Saya bagi pula kepada ni lah. Siapa ni? Miza Empire. Saya dah bagi izin tu. Tak nak saya tukar orang lain. Silakan. Silakan Miza. Okey, Assalamualaikum Tuan. Yes. Yang di Facebook sekejap Yang di Facebook boleh dengar Di Facebook boleh dengar kan suara ni? Saya dah dekatkan dengan mic saya ni. Silakan Miza. Okey, saya sebenarnya buat bisnes suplemen untuk wanita. Dan fokus saya sebenarnya untuk cari tim. Tapi disebabkan saya punya produk ataupun company ni dah
lebih daripada 4 tahun. Jadi bila saya fokus net marketing untuk tarik orang, dia jadi macam kurang tarikan. Jadi disebabkan tu saya punya sale pun drop dan anak team saya pun kadang on off je masuk group. Jadi saya pun madukan saya punya bisnes. Saya buat bisnes bengkung. Tapi sale dia okey, tapi saya masih lagi tak tinggalkan basic bisnes suplemen saya. Macam mana ya Sifu? Sekarang sasaran dia, you buat suplemen dan bengkung, sasaran sama wanita, betul? Betul. So, kalau sasaran sama tak kisah sebab pengguna dia sama. Cuma, kita bila buat marketing, jangan hanya sandarkan pada satu benda ataupun hanya pada satu cara. Okay, selain daripada light marketing tu nak tambah followers, tarik pelanggan-pelanggan baru, memang penting. Tapi, adakah you macam kerap untuk buat Facebook Live? Jarang. Sehari sekali je. So, cuba kuatkan cara kepada Facebook Live. Dan bila Facebook Live tu betul-betul pergi kepada yang lain dengar, yang di Facebook pun tolong dengar saya cakap. Fokus kepada apakah topik-topik ataupun poin-poin yang boleh bantu pelanggan tu. Miza? So, kena kerap lagi buat Facebook Live sebab kita kalau asyik tukar-tukar produk tetapi masih gunakan cara yang sama, hasilnya tetap sama. Sama je, dia tak akan berubah pun. So, benda yang kita nak kenal adalah pelbagaikan cara dan konsisten buat gila-gila cara tu. So, antara benda penting yang saya nampak adalah buat FB Live dan topik-topik tu mestilah menampakkan yang kita ni betul-betul nak membantu customer-customer kita ni tadi. Contoh kalau wanita, apakah benda tanya dia, apakah benda yang dia paling tension sebenarnya. Kalau lepas bersalin tu apa, berat badan naik, susah nak turunkan. Kan, suami mula beralih arah, beralih angin, struggle jiran-jiran mengata, kawan-kawan kata dia gemuk, dia ingat senang bersalin. So, benda-benda yang nampak kita ni bersama dia, insya-Allah akan menarik dia nak tengok kita. Nampak tu? Okay? So, banyakkan lagi benda-benda yang dekat di hati pelanggan insya-Allah. Berapa kerap nak live? Satu hari paling-paling boleh live pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Sebab apa? Sekarang kan dah dekat lockdown. Bukan boleh gimana pun. Duduklah depan phone tu, ada masa spend masa dulu dengan family. Dah sudah 30 minit ke 60 minit. Spend masa bantu pelanggan pula secara live. Boleh Miza Boleh. InsyaAllah. Satu lagi Sifu. Maksudnya kita kan tak apalah bermadukan bisnes pun asalkan kita punya sasaran tu betul. Kalau saya jadi you, saya lebih suka jangan main madu lah. Tanyalah orang perempuan siapa kat sini suka dimadukan. Dan bukan senang babe nak bermadu. Pening kepala. Kan macam kita ada 2 produk pun pening. Kejap produk tu, kejap produk ni. Kejap lagi nak close yang mana? Dah pening. Lala tak payah close lah, baik aku tidur. Kalau saya tetap fokus kepada satu benda. Kalau you macam suplemen, bagusnya boleh jual suplemen yang berkaitan wanita. Bukan satu jenis macam tadilah kat tepung berita. Bukanlah bila saya kata kuih fokus tu memang tepung berita, kau bantai tepung berita je. Boleh je benda-benda lain. Tepung gomak boleh, badak berendam boleh, cengkuduk boleh. Asalkan dia kuih. Okay Miza? Okay. Terima kasih Sifu. Okay, sama-sama insyaAllah. Ni kalau saya buka banyak lagi nak bertanya ni. Tapi insyaAllah saya punya promise insyaAllah kita akan bawakan lagi sesi ni secara konsisten, secara tiap-tiap hari insyaAllah. So, apa saya nak cakap adalah dengan sini, insyaAllah juga esok kita akan ada satu kelas khas selama 3 jam insyaAllah yang akan bantu anda bagaimana nak mengonlinekan bisnes ni. Tetapi sebelum tu insyaAllah saya harap tim boleh bantu saya untuk berikan dulu link download ebook. So cara nak join kelas esok, you all kena juga download dulu ebook iaitu 6 kita bagi 6 ebook. Copywriting buat pelanggan rebut bukan cabut. So kita akan bagi anda link dia iaitu di link nakbimbingan.com. Okay, nakbimbingan.com. So, bila anda dah masuk ke situ, anda juga nanti akan di-invite masuk kepada satu grup Telegram Najib Asaduk
Dalam tu juga anda akan di-invite pula untuk kelas besok pagi. InsyaAllah. Tim boleh bantu saya, tim? So, anda masuk dahulu di nakbimbingan.com. Saya ulang sekali lagi. Bagi anda yang berada juga di dalam grup Telegram ORM Najib Asaduk, anda juga tim minta tolong juga berikan mereka link nakbimbingan.com. Tim, tolong tim yang berada dalam grup ORM Najib Asaduk, berikan nakbimbingan.com. Kemudian anda akan dapat 6 ibu. Anda juga akan dapat invitation khas untuk kelas esok. Dan esok juga insyaAllah kita akan memilih siapakah yang kami nak guide dia, kami nak bimbing dia selama 30 hari insyaAllah. Besok kami buka macam, saya berfikir yang kita awalkan pre-register, kita macam dia sebenarnya pre-register. Tetapi kita nak cakap, InsyaAllah apa yang saya nak beritahu kepada anda adalah kita adalah nak buka supaya boleh mendaftar dengan lebih awal supaya anda nanti boleh lebih bersedia insyaAllah. Tak payah nak tunggu tempoh berapa hari bulan, kita dah boleh lakukan tu besok. Jadi anda pergi dulu kat di link nakbimbingan.com. Anda juga akan dapat nanti bersama-sama dengan saya di dalam grup ataupun di dalam Telegram Najib Asaduk, di mana kami akan support anda kat situ nanti insyaAllah. Dan saya sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini, pada malam ini insyaAllah. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT daripada wabak COVID-19. Mudah-mudahan dia tidak berlarutan. Mudah-mudahan lockdown kali ini betul-betul dapat menghapuskan. Betul-betul kasih clear. Dan betul-betul sama-samalah kita bertanggungjawab. Kita stay at home. Kita jaga kita. Dan kami di Momentum, kami bersolidariti bersama dengan anda semua. Bersama dengan seluruh usahawan insya-Allah. Terima kasih banyak kerana bersama kami pada malam ini. Dan kami akan berterusan support anda dengan ilmu-ilmu, strategi, tindakan apa yang anda sebagai seorang peniaga patut lakukan sepanjang dalam tempoh lockdown pada kali ini insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi anda semua. Allah Ta'ala makbulkan apa saja doa, hajat anda. Mudah-mudahan anda dilindungi. Kalau anda ada cabaran pun, anda dapat hadapi dengan mudah, dengan tenang dan menang insyaAllah. Terima kasih banyak atas fokus dan komitmen. Kita jumpa juga nanti di dalam grup Telegram yang kami berikan kepada anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.